العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasul. Allahumma ghnina bi halalin haram bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala hikmataka wa ansur alaina min hazamika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhumala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita malam ni, sambungan untuk surau Kampung Malaysia Tambahan, insyaAllah. InsyaAllah mohon share sahabat-sahabat karya surau Kampung Malaysia Tambahan, insyaAllah mohon share. Info kan ada di audio kuliah Facebook, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat surah Yunus muka surat 19, insyaAllah ya, kita teruskan tafsir surah Yunus ayat nombor 2 kalau tidak saya. Panjang ayat ni, ayat nombor 2. Ayat nombor 1 sudah, ayat nombor 2 insyaAllah. Dan terus kita masuk dalam muka surat 19 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hasil daripada ini, apabila manusia memahami taraf diri sendiri, maka sifat sombong, membesar diri dan takbur akan turun. Mereka tidak lagi hendak berdengki, hendak berdendam, masing-masing menumpu ke arah kesempurnaan dan kesuburan roh menuju ke pangkuan Allah Ta'ala. Orang miskin tidak berasa hina diri, orang kaya tidak berasa besar diri, kerana semua manusia adalah serupa belaka.
pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan manusia di sisi Allah Ta'ala terletak di atas takwa masing-masing. Sebab itulah, walaupun tidak ada lagi Nabi selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, tetapi ada suatu martabat lagi yang diberikan kepada manusia sampai kiamat, iaitu manusia berkelayakan menjadi wali Allah. Apa bendanya wali Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat 62 hingga 63. Maksudnya, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan, yakni dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Yakni wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Bila zaman Nabi tak ada pengganti, warisnya antaranya ialah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Diterangkan ayat ni, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan perangai dia, sifat dia tidak ada bab kebimbangan, yakni dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula senantiasa bertakwa. Ini cerita pas wali-wali Allah. Syarat pertama untuk menjadi wali Allah, menjadi wali Tuhan, ialah amanu, yakni beriman. Seorang yang berilmu belum tentu lagi dia beriman. Ini tegaskan dalam ayat ni. Seseorang yang berilmu belum tentu lagi dia beriman. Beriman artinya yakin dengan apa yang dipelajari. Sebagai bukti, orang alim yang beriman adalah segala tutur kata dan percakapan dia serupa dengan apa yang dia belajar daripada Al-Quran. Begitu juga perangainya terpengaruh dengan ilmu yang dia belajar. Segala tingkah laku, tindak tanduk, cara berfikir dan segala aktiviti hidupnya dipengaruhi oleh ilmu yang dia belajar. Ini kena note kita. Bab orang yang beriman. Saya ulang balik. Syarat pertama untuk menjadi wali Tuhan ialah amanu, iaitu beriman. Seseorang yang berilmu belum tentu lagi dia beriman. Orang yang banyak ilmu belum tahu lagi. Beriman artinya yakin dengan apa yang dipelajari. Sebagai bukti, seorang alim yang beriman adalah segala tutur kata dan percakapan dia serupa dengan apa yang dia belajar daripada Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW semuanya ada dalam Al-Quran. Ditanya sahabat kepada isteri Nabi, di mana akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Dijawab, akhlak Nabi Muhammad SAW ada di dalam Al-Quran. Begitu juga perangainya terpengaruh dengan ilmu yang dia belajar. Segala tingkah laku dan tindak tanduk, cara berfikir, segala aktiviti hidupnya dipengaruhi oleh ilmu yang dia belajar. Itu syarat pertama orang yang dipanggil wali. Wali Tuhan iaitu orang yang beriman. Yang kedua syaratnya, wakanu
wa kanu yattaqun. Perkataan wa kanu fi'il al-madi, sementara perkataan yattaqun fi'il al-mudari. Apabila bercampur fi'il al-madi dengan fi'il al-mudari, ia memberi makna makna dia istimrar. Istimrar iaitu berterusan. Kata Tok Guru, ambo terjemah kalimah wa kanu yattaqun dengan erti dan sepanjang hayat dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takut dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sepanjang hayat dia hidup. Ni maknanya berterusan, berterusan dia bertakwa. Kalau kita beriman dari muda sampai ketua, maka kita adalah wali. Macam mana kamu tahu dia wali? Dalilnya dia beriman, dia buat serupa dengan apa yang dia belajar. Dan dalam sepanjang kehidupan, kita tengok dia sentiasa duduk dalam keadaan pantang larang, dalam batas-batas hukum Allah. Dia bercakap, dia berniaga, dia jadi orang politik, dia jadi menteri besar, dia jadi Perdana Menteri, dia jadi agung, dia jadi raja pun sepanjang hayat dia sentiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Walaupun demikian, orang itu sendiri selama-lamanya mengelak daripada merasai bahawa dia wali kerana bimbang, takut datang penyakit ujub. Ujub bermakna kagum. Kagum dengan kebolehan diri sendiri. Apabila seseorang kagum dengan dirinya sendiri, dia masuk bakul angkat sendiri, maka habis jatuh semuanya. Itu yang paling bimbang bila dia ada bab mengaku dia jadi wali. Takut datangnya penyakit ujub. Apa makna ujub? Kagum dengan diri dia sendiri, bukan dengan orang lain, diri dia sendiri. Tu bila dia kagum dengan diri dia sendiri, susahlah, rosak. Orang Melayu kata angkat bakul sendiri, habis semuanya jatuh. Apa benda wahyu yang aku turunkan kepada manusia? Tajuknya apa? Walaupun Al-Quran mengandungi 30 juzuk dan beribu-ribu ayat, hakikatnya dua perkara sahaja Tuhan hendak cakap. Pertama, anziril nas, wahai Muhammad, cakap kepada nas, kepada orang ramai, an-nas, kepada umat manusia di seluruh dunia. Anzir dengan berita yang menggerunkan mereka bahawa kalau dia buat begini, dia fikir begini, dia kata begini, maka dia akan masuk neraka. Yang keduanya, basyirin, kena cakap berita baik, buat macam ini, kata macam ini, fikir macam ini, dia akan masuk syurga, kata Tok Guru. Perkataan basyirin, basyir, bahawa sebagai bagi lawan sebagai anzir. Kepada siapa hendak diberitahu berita baik ini, cakap berita baik kepada allazina amanu, orang-orang mukmin, dan cakap berita tidak baik kepada annas, majoriti manusia. Al-Quran guna ayat wabasyiril lazina amanu, bukannya ayat basyirin nas. Artinya majoriti manusia ini memanglah masuk neraka, dan yang masuk syurga cuma allazina amanu. Siapa yang masuk syurga?
yang beriman. Sebab itu, kalau seorang di atas muka dunia ini ikut majoriti, artinya dia turut ke neraka. Allah, tuan-tuan. Ni, kita kalau boleh mengelak. Tapi kalau dah majoriti masuk, takut kita pun ditarik sekali masuk ke neraka. Itu bergantung dengan perangai kita, pilihan kita. Apa dia berita baik? Anna lahum qadama siddiqin inda rabbihim. Beritahu kepada mereka bahawa untuk orang mukmin ini, qadama makna asalnya tapak kaki, siddiqin sebagai kebenaran, inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Allah diterjemahkan mengikut makna kalimah, begitulah bunyinya. Orang yang siddiqin, orang yang kebenaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bagi para nabi dan orang-orang beriman, walaupun mereka dihimpit, diinaya, dituduh dengan bermacam-macam fitnah, tapi bagi mereka itu kebenaran yang kukuh ada di sisi Allah Ta'ala. Artinya perjuangan hidup kita adalah menegakkan kebenaran. Orang Melayu, orang Arab, orang Cina, orang putih, orang Amerika kena tahu bahawa hidup di atas dunia ini hendaklah dengan cara kebenaran. Dalam mencari harta, mencari pangkat, mencari pengaruh, setiap benda yang dicari itu mestilah melalui kebenaran. Kebenaran itu mestilah bertapak kukuh, kata Tok Guru, kejak, bertapak kejak ataupun kukuh atas ataupun berpendirian betul. Tidak boleh sekali halal, sekali haram. Sekali boleh, sekali tidak boleh. Sekali boleh buat imam, sekali tidak boleh buat imam. Orang mukmin kena ada tapak yang kukuh di dalam menegakkan kebenaran. Dan kebenaran itu mempunyai kekuatan yang kukuh bertapak di sisi Allah Subhanahu. Prinsip dia sebagai umat Islam tidak bertukar. Tidak sekali-kali dia akan bertukar walaupun diterjah macam-macam. Ini baru sikit dicuba nak tukar pula kepada benda lain. Ini masalah besar zaman sekarang. Pasal generasi sekarang kadang-kadang tak boleh diterjah ataupun dicuba diuji. Bila diuji sedikit, dah bergoyah. Goyah iman, goyah akidah. Akhirnya tak hendak dengan Islam. Allah, tuan, ini kena renung. Hanya tidak ada tapak pegangan yang kuat. Sepatutnya dia kena ikut ayat ini. Orang yang betul-betul memegang Islam, dia tidak goyah, malah makin teguh. Benar dan salah, hak dan batil, syar dan khair, buruk dan baik, maka benda yang boleh dibuat-buat bukan kerja manusia, tetapi Allah Ta'ala yang menentukannya. Serupa juga dengan perkara-perkara yang lain ditentukan Allah. Bolehkah kita kata dengan nama Menteri Pendidikan, saya mengisytiharkan bahawa 2 kali 2 sama dengan 5? Tutup Guru. Atau walaupun rakyat saya kata berjudi tidak bagus, tetapi saya dengan nama Presiden Negara mengisytiharkan bahawa judi adalah benar. Cuba isytihar. Tu contoh yang dibagi oleh Tok Guru. Jadi sebagaimana bukan cikgu yang menentukan 2 kali 2 mesti 4. Cikgu hanya cakap barang yang sudah siap. Begitu jugalah api memanas, api menyejuk bukanlah kerja manusia.
Manusia hanya beritahu barang yang sudah siap. Siapa yang buat benda begini, Allah Ta'ala berlaku. Benar atau salah, baik ataupun buruk, molek ataupun hodoh, bukan kerja manusia. Kerana barang ini telah ditetapkan Allah Ta'ala. Sebagai seorang mukmin, kamu berkewajipan membela dan mendaulatkan barang ini, dan kalau ada ugutan, ada pujukan atau ada rayuan, maka jangan kamu hairan. Kerana apa? Kebenaran yang kamu bela ini bertapak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni, bila bab Islam kebenaran tetap, kita cekal, jangan kita goyah ataupun jangan kita undur, jangan kita ghostan. Teruskan dengan kebenaran. Sebab tu kata ulama, Islam tidak mengikut zaman. Zaman tu wajib ikut Islam. Hebat macam mana pun, zaman tetap wajib ikut Islam. Islam tak wajib ikut zaman. Tu yang penting. Jangan kita terikut sangat dengan trend, dengan fashion dan macam-macam. Bila terlampau ikutkan sangat trend ataupun fashion, ia akan mudah goyah dan menjadi rosak manusia. Takat itu kot, dah masuk Isyak. Mudah-mudahan pengisian malam ni untuk surau Kampung Malaysia Tamban, kita sambung tadi daripada hadis masuk ke tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz, dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala dan ada keberkatan sambil kita berpandukan dengan ayat Al-Quran untuk meneruskan hidup kita di dunia, berpandukan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana yang terbaik, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita sambung esok tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Masih lagi panjang surah Yunus ni, kita teruskan esok insyaAllah pagi selepas waktu subuh insyaAllah. Mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala, mana yang buruk daripada saya sendiri, lemah pada saya sendiri, jom kita sembahyang jemaah, berjemaah sembahyang fardu Isyak di mana saja. Kita sudah dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarib wa ani syari'a bina wa ihtihawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzubika bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tawassalna bi wal jabarut wa tasamna bi malakut khallazi la yamut. Yasrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi azza bismillahil kafi bismillahil muafi bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis samai was samai. Bismillahi ala nafsi wa dini, bismillahi ala ahli wa mali, bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azaban. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi waktu pagi esok, mudah-mudahan pengisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.